pada 11 Januari 2008 jam 2.30 petang. Masa beliau memasuki lift di bangunan MIC Johor di Jalan Segek, beliau ditembak mati di kepala oleh suspek yang dikenal pasti oleh polis adalah berketurunan India. Suspek dikatakan lelaki 30-an berbadan sederhana besar, berkulit sederhana gelap. Masa kejadian dipercayai suspek menunggang motosikal Yamaha RZ merah bergegas menuju ke Jalan Wong Ah Fok. Manakala mayat mangsa ditemui dalam lift oleh Ketua MIC Johor, Arvitia Mohan. Difahamkan sebelum beberapa minggu pembunuhan berlaku, mangsa telah menerima ancaman bunuh oleh seseorang. Motif pembunuhan masih tidak diketahui. Mayatnya dikebumikan di perkuburan Hindu Tangkak Johor. Datuk Hussein Ismail berharap agar suspek tidak berjaya meloloskan diri ke luar negara. Polis telah menahan 13 orang dan merekodkan 56 kenyataan. Namun kesemuanya dibebaskan kerana tiada bukti kukuh untuk mengaitkan mereka dengan pembunuhan tokoh politik itu. Pada 12 Januari 2008, Presiden MIC Datuk Seri S. Samavelu memberitahu bahawa Krishnasamy ada menerima beberapa panggilan telefon tetapi tidak mengambil serius tentangnya dan menasihati orang lain hendaklah mengambil langkah berjaga-jaga kerana tarikh pemilihan MIC semakin hampir. Beliau adalah seorang bekas kontraktor meninggalkan seorang balu Datin Surnavila anak perempuan Narayanan dan 4 orang anak. Jawatan dalam parti yang disandang oleh beliau ialah Ahli Majlis Tertinggi MIC Kebangsaan dan Timbalan Pengerusi MIC Negeri Johor. Dia memenangi pilihan raya umum ke-10 pada tahun 1999 dengan mengalahkan calon PAS Syekh Abdullah Said Saleh dengan majoriti 7,551 undi. Pada PRU ke-11 tahun 2004, beliau sekali lagi berdepan dengan calon PAS yang sama dengan mendapat 10,412 undi dan calon PAS mendapat 2,125 undi. Datuk Nurjan Han Bahadar merupakan seorang ahli politik yang memegang jawatan sebagai Ketua Wanita UMNO bahagian Papar dan Timbalan Menteri di Jabatan Ketua Menteri Sabah serta Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Keusahawanan Sabah. Sewaktu hayatnya, beliau banyak menyumbang kepada pembangunan Sabah khususnya pembabita wanita dalam politik serta membantu golongan miskin. Kes beliau mendapat perhatian seluruh negara khususnya negeri kelahirannya Sabah apabila beliau dijumpai mati dibunuh pada 11 Februari 2004 di bilik nombor 208 Hotel Shangri-La oleh seorang pembantu hotel pada jam 9 pagi. Kepala beliau telah dipukul dan di leher beliau terdapat kesan tikaman. Sebelum pembunuhan beliau berlaku, terdapat desas-desus mengenai rombakan pertubuhan wanita UMNO Sabah yang dilakukan oleh bekas Ketua Wanita UMNO Siti Zahra Sulaiman untuk menghalang Datuk Nurjan memegang jawatan Ketua Wanita UMNO Sabah. Suruhjaya Polis Sabah Datuk Ilyas Ibrahim memulakan siasatan awal pada 13 Februari 2004 dan menurut beliau, motif pembunuhan kemungkinan besar adalah disebabkan oleh cemburu dan dendam. Namun begitu, dalam tempoh 24 jam, Polis Sabah telah menukar kenyataan bahawa motif pembunuhan adalah rompak dan bunuh. Motif pembunuhan tersebut ditukar walaupun hampir semua akhbar telah menyiarkan kenyataan bahawa barangan Datuk Nurjan tidak ada yang hilang dan bilik hotel tempat mayat dijumpai dalam keadaan kemas. Suspek bagi kes ini adalah Azman Bakar Elai Samsudin Mustamin, seorang pembantu hotel yang berasal dari Indonesia. Namun suspek telah dilepaskan pada 12 Ogos 2004 kerana ketiadaan bukti yang kukuh. Saksi mendakwa Nurjan menjalinkan hubungan sulit dengan ahli perniagaan Pakistan, Amir Khan Amjad Khan pada malam kejadian. Kenyataan yang dikatakan oleh saksi itu telah mengundang kemarahan pihak keluarga arwah. Anak sulung arwah mengemukakan permohonan 7 hari kepada Timbalan Pendakwa Raya Nur Bahari Baharudin dan Muhammad Azhar Hamin untuk meminta maaf dan mengemukakan bukti kukuh yang terdapat sebarang hubungan di antara Datuk Nurjan dan peniaga Pakistan yang didakwanya itu. Walau bagaimanapun, permohonan Muhammad Fazil Muhammad Ali ditolak oleh Hakim Mahkamah Tinggi, Hakim Datuk Ian H.C. Singh. Jenazah beliau dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Kuala Penggalat bersebelahan pusara ibu bapanya. Malangnya sehingga kini belum ada suspek baru yang ditahan atau dikenakan hukuman. Keluarga arwah belum lagi berjaya menuntut bela atas kematian beliau. Kes kematian ahli politik ini kekal misteri. Pada malam 3 Julai 1967, siapa sangka itulah malam terakhir buat seorang ahli parlimen. Dikenali sebagai YB Samad Gul, dikatakan baru sahaja keluar dari pejabat perhubungan PAS di Jalan Datuk Pati. Beliau bersama-sama dengan beberapa rakan sejawatnya baru sahaja menghadiri perjumpaan sempena Majlis Maulud Nabi. Ketika mangsa sedang berjalan menuju ke kereta yang terletak di Jalan Hulu Pasar, tiba-tiba beliau diserang dan ditetak dengan kapak. Keadaan Samad yang berlumuran darah disaksikan oleh seorang pengintik polis kenali Kuan Kek Nong pada pukul 12.15 tengah malam. Saksi melihat Samad menekuk dan memegang telinga kanan sambil berdiri berdekatan dengan keretanya. Dalam masa yang sama, darah mula mengalir di tengkuk dan tangannya. Samad menyuruh Kuan menghantarnya ke hospital dengan menghulurkan kunci keretanya. Namun Kuan dalam keadaan panik tidak mengambil kunci itu tetapi telah menahan sebuah kereta yang
kebetulan lalu di kawasan itu. Samad tiba di hospital kira-kira pukul 12.25 tengah malam dan mendapat rawatan awal daripada Dr. Wong Chong Wah yang merupakan seorang pegawai perubatan yang bertugas. Bermacam cara telah digunakan oleh Dr. Wong bagi menghentikan darah namun gagal sehingga beliau terpaksa mencadangkan untuk memanggil seorang pakar bedah. Dr. Mohan iaitu pakar bedah telah datang untuk membantu Samad. Selepas beberapa pemeriksaan dilakukan terhadap Samad, Dr. Mohan mengatakan dengan keadaan Samad yang tidak stabil, Samad tidak boleh menjalani pembedahan. Malah pakar mengarahkan diberikan darah tambahan kepada Samad. Keadaan Samad kembali kritikal apabila beliau secara tiba-tiba mengalami komplikasi pernafasan. Lebih malang apabila alat bantuan pernafasan juga sudah tidak mampu membekalkan oksigen yang cukup kepadanya. Pada pukul 4.30 pagi, beliau telah dipindahkan ke bilik pembedahan atas arahan pakar bedah. Operasi pembedahan bermula pada pukul 5 pagi. Setelah 1 jam berada di bilik operasi pada pukul 6 pagi, doktor telah mengesahkan bahawa Samad telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Berdasarkan laporan rasmi pihak hospital, kematian beliau berpunca dari kecederaan otak yang serius di samping kehilangan darah yang banyak. Samad Gul meninggalkan seorang balu dan 5 orang anak. Samad Gul dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Dusun pada 4 Julai 1967, 1.6 km dari rumahnya di Jalan Bayam, Kota Baru. Pihak polis telah menahan seorang pengayuh beca Mak Daud bin Sahak atau dikenali sebagai Pak Dik yang berumur 30 tahun dari Sungai Golok. Pada 19 Ogos 1967, Pak Dik telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kota Baru. Tanggal 3 April 1968, Hakim Syed Osman Ali di akhir keputusan membebaskan Pak Dik tanpa dipanggil untuk membela diri. Di dalam keputusannya, Hakim menjelaskan walaupun tertuduh dilihat berdekatan tempat kejadian, tetapi tidak ada bukti menunjukkan Pak Dik berada di tempat kejadian sewaktu mangsa diserang. Sehingga kini tiada siapa tahu siapa yang membunuh ahli politik ini. Dr. Joseph Fernandes merupakan seorang ahli Dewan Undangan Negeri Kedah kawasan Lunas yang ditembak mati pada 4 November 2000. Beliau menyertai MIC pada 1975 dan terpilih menjadi Ketua Pemuda MIC Kedah pada 1979 hingga 1990. Beliau menang pilihan raya 1995 dan 1999 di kawasan Lunas, Kedah. Pada 4 November 2000, kira-kira pukul 1.30 petang, Dr. Joe yang dalam perjalanan pulang ke rumah dan terperangkap dalam kesesakan jalan raya di persimpangan Jalan Maju dan Jalan Harapan dekat Bukit Mertajam, iaitu 500 meter dari klinik beliau. Secara tiba-tiba, 2 lelaki bermotosikal telah melepaskan tembakan ke arah kenderaan jenis Nissan Terreno yang dipandu oleh Joe Fernandes dan melarikan diri ke arah Sungai Rambai Lunas. Suspek itu dipercayai pembunuh upahan. Dr. Doshinda Singh memberi rawatan kecemasan dan kemudian membawa mangsa ke Hospital Pakar Bukit Mertajam. Pakar patologi Dr. Bhupinder Singh mengesahkan mendiang meninggal dunia akibat tembakan tepat di kepala. Pada 25 April 2008, Mahkamah Coroner Bukit Mertajam Coroner M. Mageswari mengarahkan polis membuat siasatan lanjut kerana tiada keputusan yang jelas. Ini kerana mahkamah tidak mengesyaki dan menolak kemungkinan Dr. Joe telah dibunuh akibat masalah perniagaan, politik atau perhubungan peribadi si mati dengan mana-mana pihak. Pada 26 April 2008, Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan menyatakan kes pembunuhan Dr. Joe Fernandes ditutup melainkan jika ada saksi dan petunjuk baru, dan kes ini sehingga kini terus kekal misteri. Begitulah kehidupan. Jika anda sudah berada di atas, jenguk-jenguklah mereka yang ada di bawah. Sebagai seorang ahli politik, berkhidmatlah untuk rakyat dan bukannya untuk kroni-kroni. Kelak segala amanat yang dipikul di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah pemimpin yang condong yang akan menongkat, rebah yang akan menegak. Sekian, terima kasih.